Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan keizinannya dapat sama-sama berkumpul pada malam ini untuk kita sambung kuliah kita yang telah lalu lah, yang telah kita tinggalkan pada bulan yang lepas. Di mana pada sesi yang lalu kita dah bincang tentang perihal amalan seseorang Muslim di luar rumah, ya. Permula hari itu daripada baca zikir keluar rumah, ya, daripada baca zikir naik kenderaan. Kemudian disuruh ataupun dianjurkan untuk kita saling menyebarkan salam sesama kita, mendoakan sesama kita, khusus mendoakan orang-orang yang bersih, ya, mendoakan orang yang susah, mungkin kita lihat di tengah jalan, ya. Kemudian kita bincang itu juga tentang salamlah berjabat tangan. Dan yang last hari itu ialah kita disuruh supaya menghormati dan memuliakan antara satu dengan yang lain, ya. Di mana kesemua itu termasuk dalam konteks akhlak mulia seseorang Muslim, di mana kita dianjurkan untuk kita menjagalah akhlak kita, dan kita menghormati sesama kita, ya. Dan saya dah baca itu ayat Quran, di mana seseorang Muslim itu tidak bolehlah, ya, menghina, mencerca, rendah-rendahkan, jauh sekali melaknatlah seseorang Muslim yang lain, ya. Dan kita disuruh supaya saling merahmati sesama kita. Susah jugalah, ya. Tak tahu orang lain lah, kita sendiri pun start pun sama juga, ya. Ada baru nak start pun, ya. Kerana kita ada sikap buruk masing-masing. Agak sukarlah, tapi kita kena berusaha untuk kita nak merahmati sesama kita atau sesama Muslim, ya. Bahkan kalau kita lihat dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebut perkataan rahmat agak banyak sekali, ya. Fatwa-fatwa semasa bila dia kaji dalam Quran, ada tak kurang daripada 268 kali Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang perkataan rahmat. Sikit-sikit rahmat, sikit-sikit rahmat, ya. Walaupun sebahagian besar Allah Taala menyandarkan sifat itu kepada dirinya, ya. Paling jelas sekali ialah ayat pertama dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan nama Allah yang Maha Rahim dan dengan nama Allah yang Rahman dan Rahim, ya. Rahman dan Rahim kedua-dua merujuk akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahman, satu perkataan yang terpecah daripada perkataan rahmat juga. Rahman ni daripada rahmat. Kata dasar dia rahamim, rahima, yarhamu, rahmatan. Sama lah.
Ya. Rahman, kalau orang belajar bahasa Arab, wazan dia fa'lan. Ya. Merujuk kepada rahmat dia tu. Rahim sama juga. Kata dasarnya rahmat juga. Rahimah yarhamu rahmatan. Ya. Dengan nama Allah yang Rahman dan Rahim. Cuma ulama kita bila dia mentafsirkan Rahman ni dikata rahmat yang am. Ya. Yang merangkumi seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang beriman baik, yang tidak beriman baik. Kalau manusia lah, haiwan baik, tumbuh-tumbuhan baik, semua. Ya. Orang kafir pun Allah merahmati juga. Sebab tu mereka boleh hidup, mereka dapat makan, bahkan mereka bebas di bumi Allah Subhanahu wa taala. Pasal rahmat juga tu. Ya. Rahmat yang am. Merangkumi seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tak kira siapalah. Haiwan bahkan, ya. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam beberapa ayat, antaranya dalam surah Al-A'raf 156. Wasi'at rahmati kulla syai', kata Allah, ya. Dan rahmat aku meluasi segala sesuatu, ya. Tak kira lah. Sebab itu diriwayatkan Umar bin Abdul Aziz sebelum dia doa, dia baca Allahumma, wahai Tuhan, rahmatuka wasi'at kulla syai'. Rahmatmu meluasi segala sesuatu. Wa ana syai'un, akulah sesuatu itu, sebahagian daripada itu. Farhamni, maka rahmatilah. Ya. Dinukilkan oleh Syaukani dalam Nailil Awliya, dalam Bukhari 1. Mana rahmat dan meluasilah rahmat Allah Subhanahu wa taala ataupun rahmat aku kepada seluruh sesuatu. Rahman, ya. Adapun rahim merujuk kepada rahmat yang khusus. Katanya itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Ya. Di dunia baik, di akhirat baik. Ada juga yang kata rahim merujuk kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman di akhirat. Kakak dunia, di akhirat. Macam-macam teori lah, ya. Tapi kesemuanya merujuk kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah Taala menyebut perkataan rahmat dalam Quran lebih daripada 200 kali, yakni 268 kali, maka kita dapati bahawa sifat rahmat itu adalah sifat yang amat penting sekali. Dia adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita sendiri disuruh supaya mempunyai sifat berkenaan, ya. Rahimun yarhamuhumur rahman. Yarhamu ma fil ardi yarhamukum ma fis sama. Ya. Hadis Muslim pada Ibnu Abbas, kata Nabi, irhamu ma fil ard. Rahmatilah orang-orang yang ada di bumi. Yarhamukum ma fis sama. Nescaya orang yang ada di langit akan merahmati. Ya. Orang yang ada di langit ni sebagai ulama kata malaikat lah. Kerana malaikat sebagainya duduk di langit. Ya. Dan sebagai yang lain kata Allah lah. Pasal Allah di langit. Langit-langit ni mana tinggi, Allah itu maha tinggi. Jadi kita merahmati orang yang ada di dunia, kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun makhluk-makhluk yang lain di kalangan malaikatnya yang berada di langit, ya. Jadi satu sifat yang amat penting sekali, ya. Ada sahabat Nabi SAW yang tak pernah cium anaknya, ya. Umpama diriwayatkan dalam Sahih Muslim pada Abi Hurairah, Nabi tanya dia, kau ada berapa anak? Pasal Nabi duduk dengan cucu dia, Hasan, Husain. Nabi sering cium cucu kan, ya. Mana Nabi ni manja lah dengan cucu dia, baik lah kan. Ada seorang sahabat Nabi, dia tengok, Nabi cium cucu dia, dia kata, ya. Dia pun kata, ya Rasulullah, innali asyarata abna lam uqabbil minhum ahada. Wahai Nabi, aku ni ada 10 orang anak, aku tak pernah cium seorang pun di kalangan mereka. Tak pernah cium, ha?
Nabi pun berkata kepadanya, adakah kamu mahu Allah Ta'ala mencabut sifat rahmat daripadamu? Ayasuru ahadukum an yaz'allah min qulubikumur rahmah. Adakah kamu suka kalau Allah Ta'ala tarik daripada hatimu akan sifat rahmat? Mana Nabi kata, pasal apa kamu tak cium? Ciumlah. Tak cium ni tak rahmat. Nabi kata, nanti Allah Ta'ala cabut sifat berkenaan. Boleh cium ya. Digalakkan, malah disunahkan kita mencium anak-anak kita yang kecil-kecil. Ada orang tanya kita pula, nak cium tangan mana Ustaz? Cium lah, mana yang boleh cium tu. Kan? Betul, orang dulu-dulu anak-anak kita boleh cium, tangan je jangan cium. Kalau cium tangan, esok anak buat melawan. Kan? Boleh je, tak ada kena-mengena pun. Tak ada pengecualian ya, boleh cium anak-anak yang masih kecil ya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan sebagai rahmat kepada sekalian alam. Umpama yang Allah Taala firmankan dalam surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya. Dan tidak aku utuskan kamu wahai Muhammad melainkan untuk jadi rahmat kepada sekalian alam. Jadi kita dituntut sentiasa rahmat merahmatilah sesama kita. Rahmat sama juga. Walaupun sikit sebanyak kita ni ada ego kita, ya tak? Ada agak kita, ada sifat tak sabar kita lah, tapi kena cubalah sebaik mungkin. Baik, malam ni kita nak masuk bab yang baru, itulah di kalangan amalan kita di luar rumah, especially kepada sesama kita, ialah mengajak kepada kebaikan dan kebenaran. Kata si pengarang, adapun mengajak kepada kebaikan dan kebenaran itu adalah diperintahkan berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu taala anhu. Dia ni salah seorang sahabat yang besar, min akabiris sahabat, dan dia juga banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Muslim, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Maksudnya barang siapa yang membawa, menunjukkan, mengajak akan sesuatu kebaikan, maka dia mendapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Very simple. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa-siapa yang mengajak, membawa, menunjukkan, tak kisahlah, ya, di atas satu kebaikan, maka dia pun mendapat pahala seumpama orang yang melakukan. Dalam hadis yang lain agak juga daripada Abi Hurairah dan Sahih Muslim. Ni daripada Abi Mas'ud kan. Ada hadis yang lain daripada Abi Hurairah juga, hadis yang top lah di samping hadis ni. Hadis Abi Hurairah dan Sahih Muslim. Nabi kata, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri kaman amila bihi la yuqas min ujurihim syai'a. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri kaman amilahu la yunqas min ujurihim syai'a. Siapa-siapa yang mengajak, membawa kepada kebaikan, maka baginya akan pahala itu atau kebaikan itu seumpama orang yang melakukannya. La yunqas min ujurihim syai'a. Tidak dikurangi akan pahalanya walau sedikit pun. Macam mana orang tu buat dapat banyak tu, macam itulah kita
dapat pahala banyak tu juga. Tak kurang walau sikit pun. Ya. Ha? Allah Ta'ala ni dia bagi banyak mana pun dia tak rugi. Malah dia tak berkurangi walau sedikit pun. Ha? Wa man da'a ila dhalalah, siapa yang mengajak atau menunjukkan kepada kesesatan, benda yang tidak baik, benda yang tidak benar, benda dosa atau seumpamanya, kana lahu minal wizri, baginya akan dosa atau bebanan itu, kana lahu minal wizri, wa man da'a ila dhalalah kana lahu minal wizri kaman amilahu la yunqas min auzarihim syai'a, maka baginya akan dosa seumpama orang yang melakukannya, tidak dikurangi walau sedikit. Jadi maksudnya macam tu. Kalau kita ajar orang buat satu benda, dia buat, kita pun dapat pahala seumpama dia melakukan. Kalau kita ajar benda baik lah. Kalau kita ajar benda tak baik, ataupun kita tak ajar tapi kita tunjuk contoh, orang tengok, orang ikut, banyak mana dia dapat dosa dengan sebab dia tengok kita buat. Kita pun dapat banyak tu juga lah. Sebab itu ulama-ulama kita, antaranya Al-Imam Izzuddin Ibn Abdis Salam, Sultanul Ulama dalam mazhab Syafi'i, dalam bukunya Qawaid Ahkam, dia bahagi amalan ni ada dua. Satu dia sebut amalan yang qasirah, yakni qasirah ala sahibihi. Satu lagi dia panggil amalan muta'addiyah, yakni muta'addiyah ala ghairihi. Satu amalan ni kalau kita buat, kita dapat. Baik ke, jahat ke, kita buat, kita dapat. Ya. Satu lagi dia panggil amalan muta'addiyah. Orang lain buat, kita dapat. Macam pahala pasif lah, pahala pasif. Ya. Dia tak sama macam kita kerja dunia pun macam tu juga. Kita kerja, makan gaji, banyak mana kita kerja, banyak tu lah kita dapat. Kan? Kerja lebih, dapat lebih. Kerja kurang, dapat kurang. Ya. Saya gaji tetap Ustaz, kerja lebih pun gaji banyak tu, kerja kurang pun gaji banyak tu. Tak kisahlah, tapi dapat gaji juga kan. Itu dia panggil qasir dalam konteks dunia lah kita dapat. Satu lagi muta'addiyah, kita tak buat apa pun, kita letak modal je. Contoh pergi kat bank melabur kan, investment. Apa tu kau buat? Tak ada, letak duit je. Kan? Maybe at the end of the month ataupun at the end of the year dapat dividend. Tak buat apa pun. Itu dia panggil passive income, betul tak? Sama hak ni pun, kita tak buat apa pun, mungkin kita ajarlah dia sikit. Contoh orang tu dia tak reti sembahyang, kita ajar dia sembahyang. Macam mana? Banyak mana dia dapat pahala dia sembahyang, banyak itulah kita dapat pahala. Sebab tu kata Izzuddin Ibn Abdis Salam, dia kata kita kena memperbanyakkan amalan-amalan muta'addiyah seumpamanya. Kita reti baca Quran, kita ajar orang baca Quran. Selagi mana banyak dia baca Quran, lagi tu banyak itulah kita dapat pahala. Kalau kita nak harapkan pahala kita baca Quran sendiri, berapa banyak baca Quran satu hari? Saya satu hari baca 1 juzuk Ustaz, alhamdulillah. Satu hari 1 juzuk, tapi banyak tu je lah. Untunglah baca 1 juzuk. Kan? Kalau satu hari 1 line, banyak tu lah. Tapi bacalah juga, daripada orang tak baca langsung. Tapi tak tambah tak kurang, banyak mana kita buat, banyak tu kita dapat. Tapi kalau kita ajar orang, dia tak pandai baca Quran, kita ajar, banyak mana dia baca, kita pun dapat pahala sama. Kalau seorang, kalau 2 orang, kalau 3 orang, kan? Hak tu Nabi kata idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salat. Salah satunya ialah ilmun yuntafa'u bi. Bila kita mati, tak ada dah pahala kita. Nak main ke mana lagi? Kita mati dah, buku dah tutup dah. Ya. Tapi adalah, antaranya ialah ada ilmu. Kita ajar kat orang. Selagi mana orang beramal dengan ilmu yang kita ajar, kan? Dia pun ajar orang lain pula. Jadi pahala kita duk dapat all the time. Ya. Itu dipanggil amalan yang muta'addiyah, macam pasif. Kita tak buat apa pun. Ya. Jadi kata kita kena perbanyakkan amalan-amalan
yang mutaaddi seumpama. Kalau nak agak kita baca Quran banyak mana jadi kita baca. Ya. Kalau nak agak kita semayang, Allah sikit semayang. Banyak mana orang kita buat, banyak tu. Satu hari 2 rakaat, banyak tu 2 rakaat. Tapi kalau kita ajar orang lain, ataupun kita tak ajar, kita bagi dia semangat, dan dia jadi malas semayang. Kita tak ajar dia semayang pun. Ataupun boleh jadi dia tak semayang, tiba-tiba kita nasihat dia. Kamu ni bila nak semayang? Dengan sebab kita nasihat, dia semayang. Setiap masa dia semayang tu, kita dapat pahala banyak tu lah. Sebab kita nasihat dia. Mana tahu esok-esok kita masuk syurga bukan dengan pahala yang kita buat hasil daripada awak pun amalan, tapi dengan sebab amalan orang lain, dengan sebab kita ajar mereka, kita galakkan mereka, bahkan kita menyuruh ataupun menganjurkan kepada mereka untuk melakukan suatu amalan. Sebab tu kata ulama kita antara Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, bila timbul isu hadiah amalan dekat Rasulullah. Zaman dulu tak ada. Zaman Nabi tak ada, zaman sahabat. Zaman Nabi of course tak ada kan. Zaman sahabat tak ada kan. Ada Abu Bakar As-Siddiq baca Fatihah sedekah kat Nabi, ada tak ada. Zaman sahabat tak ada. Zaman tabi'in tak ada. Zaman-zaman terawal hatta zaman Imam Al-Ghazali rahimahullah tahun 500 Hijrah tak ada. Kalau ada dah of course dia bincang dalam kitab dia. Tapi kita dapati tak ada. Dia lewat-lewat sikit tahun 600, 700 Hijriah waktu tu. Ya. Baru timbul kita buat satu ibadah, kita niat untuk Nabi. Boleh tak? Tak kisahlah hadiah apa. Jadi kita buat satu amalan, kita niat nak bagi ke Nabi. Boleh tak? Kata Al-Imam Ibn Hajar, tak perlu. Pasal apa? Pasal hasanatuna fi mizani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala kebaikan yang dilakukan oleh umat Rasulullah SAW berada dalam timbangan baginda. Pasal apa? Pasal Nabi ajar kita agama. Dan Nabi dah kata, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa-siapa yang ajar, yang bawa, yang tunjuk akan satu kebaikan, maka orang tu dapat pahala seumpama orang yang melakukannya. Kita baca Quran, siapa ajar kita baca Quran? Tok guru kita. Banyak mana kita baca, dia dapat. Tok guru pada tok guru kita. Banyak mana kita baca dan tok guru kita baca, banyak tu dia dapat. Tok guru pada tok guru pada tok guru kita, dia dapat pahala banyak mana yang kita baca, tok guru kita baca, dan tok guru pada tok guru kita baca. Kan? Sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa ajar tuan-tuan semayang? Ustaz saya. Memanglah. Siapa ajar ustaz? Ustaz tu. Ustaz dia. Akhirnya sampai ke Nabi. Ya. Hasanatuna fi mizani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pahala kita semua berada dalam timbangan Rasulullah SAW. Sebab itu Nabi orang paling banyak pahala sekali. Ya. Sebab umat dia semua buat pahala hasil daripada ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Very basic. Tapi kalau nak hadiah pun tidak salah. Ada je ulama kata boleh. Tapi tak perlu. Bagi kita lah buat amalan, of course lah baginda dapat. Di atas prinsip berasas pada hadis berkenaan. Ya. Ilmu agama atau ilmu dunia sama je. Benda dunia pun kalau kita benda yang baik berpahala juga. Kan? Bahkan dunia dan agama memang dia saling kait mengait antara satu dengan yang lain. Pahala ni bukan benda agama saja, benda dunia pun. Dia benda yang baik, dia berpahala lah. Dan orang yang ajar, kalau macam tu ustaz ajar agama dapat pahala. Siang ustaz ajar sains. Ya, ustaz ajar sains, mana ada ustaz ajar sains? Cikgu ajar sains, cikgu ajar bahasa Inggeris, ya tak? Man dalla ala khairin, siapa-siapa yang bawa ataupun ajar suatu kebaikan. Apalah, dunia ke akhirat tu, kebaikan berlaku.
Boleh. Jadi kita ajar orang buat benda yang baik, tak kisahlah benda dunia pun, dapat pahala. Dan kalau dia ajar orang lain lagi, dapat pahala benda yang sama, asalkan dia kebaikan. Dan dunia tidak hanya tertentu kepada kebaikan-kebaikan yang bersifat ukhrawi, akhirat, tapi dunia ini juga hidup dan survive dengan kebaikan-kebaikan dunia juga. Bahkan dunia dan akhirat ni dia bercampur. Paling senang nak faham, Allah Ta'ala suruh semayang, tutup aurat. Saya nak tutup aurat baju dunia ni. Ni harta ni. Kan? Ya. Nak pergi haji tak ada duit, saya nak pergi haji. Dunia ni, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni dia ladang untuk akhirat. Tak ada dunia, tak ada akhirat. Macam mana kita nak buat akhirat tanpa dunia? Dan Islam pun bukan suruh kita tinggalkan dunia. Malah Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran menyebut perkataan dunia dan akhirat sama banyak. Kadang-kadang Allah Taala sebut sekali, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sama je. Allah Taala sebut dunia, Allah Taala sebut akhirat. Kadang-kadang Allah Taala sebut cara berasingan, tapi kalau kira bilangan dia the same numbers. 110 kali Allah Taala sebut dunia, 110 kali juga Allah Taala sebut akhirat. Ya. Nak sampai akhirat tu kena lalu buat dunia dulu kan. Cuma dia kena balance lah. Orang Islam tinggalkan dunia tak boleh. Akhirnya dunia akan dikuasai oleh orang bukan Islam. Itu susah orang Islam, susah juga. Kena balance lah. Lebihkan dunia tak boleh juga. Abaikan akhirat memang tak boleh lah. Melebihkan akhirat, mengabaikan dunia, tak boleh juga. Kan? Semayang kat masjid, kerja malam, ataupun kerja tak kerja ke, tak boleh. Kan? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin, dalam bab Tartibul Aurat wa Ihya'ul Lail, Imam Ghazali ajar siang nak buat apa, malam nak buat apa. Kan? Ada wirid 1, wirid 2, wirid 3. Wirid ni bukan zikir saja. Apa yang kita buat secara rutin, itulah wirid. Ya? Apa wirid yang Imam Ghazali ajar mula-mula sekali? Bangun tidur, qiyamul lail, semayang malam. Azan subuh pergi berjemaah. Lepas tu ambil masa berzikir pada Allah, semayang duha. And then bekerja. Al-iktisabu wa tadbirul ma'isha. Kamu kena kerja dan uruskan kehidupan kamu. Dunia. Imam Ghazali pun suruh kerja. Bapak tasawuf pun. Cuma kerja tu semayang tak boleh tinggal lah. Waktu zuhur dia suruh semayanglah zuhur berjemaah. Tidur dulu qailulah. Kan? Ada masa isi dengan zikrullah sambil bekerja, that is fine. Masuk waktu asar, semayang asar. Masuk waktu maghrib, semayang maghrib. Kan? Masuk waktu isyak, semayang isyak berjemaah. And then kamu tidur, and then kamu bangun, semayang qiyamul lail balik. Macam tu lah rutin tu, bagi wirid. Ya? Jadi dia saling bercampur, aduk antara satu dengan yang lain, dunia dan akhirat. Kena balance lah. Dan kebaikan dunia pun adalah sebahagian daripada kebaikan akhirat. Kita belajar ilmu syariat Islam, ilmu fiqh lah kita kata. Ada 5 bidang yang besar. Hak betul-betul akhirat satu bidang je, fiqhul ibadat, the science of worshipping. Ajar kita cara nak taharah, ajar kita cara nak semayang, ajar cara nak haji, ajar cara nak zakat. Ada ulama masuk jihad juga dalam fiqhul ibadat, the science of worshipping. 4 bidang lagi dunia belaka tu.
Fiqhul munakahah, the science of marriage, dunia tu. Kan? Cari isteri, buat anak dah. Ada anak. Kan? Dunia tu. Akhirat juga. Tapi hak tadi memang betul-betul akhirat, spiritual, semayang. Betul-betul akhirat lah. Hak ni dunia, perkahwinan. Fiqhu al-munakah. Ajar fiqhu al-muamalah al-maliyah, fiqh muamalah harta. Lagi dunia. Bincang bab harta je berlaku. Apa itu harta? Malbus, apa yang kamu pakai? Harta lah tu, dunia tu. Ni. Kan? Makul, apa yang kamu makan? Harta. Tak makan macam nak semayang? Tak payah makan. Saya tak nak makan, because makan dunia. Siapa nak tinggalkan dunia, nak akhirat saja, hanya bagi dia makan. Makan sikit, sikit pun jangan makan. Kerana makanan ialah min amwalid dunia. Dia daripada harta dunia. Dunia tu. Masyrub, apa yang kamu minum. Maskun, apa yang kamu tinggal. Rumah, dunia. Harta belaka tu. Merkub, apa yang kamu tunggang. Kereta, ya, kenderaan kamu. Itu semua dunia. Semua Nabi ada. Nabi ada pakaian, Nabi ada makanan, Nabi ada minuman, Nabi ada kenderaan. Itu semua dunia. Of course lah kalau bintang tentang jinayat, qada dan seumpamanya, itu kemaslahatan dunia yang at the end akan bawa kepada kemaslahatan akhirat. Kita nak stabil akhirat, dunia kena stabil dulu. Tuan. Itu Nabi ajar tiap kali semayang, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa azabil qabri. Sebelum salam tu lah ya. Bukan ketika salam. Nabi ajar baca doa sebelum salam. Wahai Tuhan, aku berlindung daripada-Mu daripada kekufuran, kefakiran dan azab kubur. Kefakiran dunia tu. Pasal apa Nabi tak bagi kita fakir? Kalau fakir tuan-tuan, nak buat ibadah pun susah. Tak senang ke? Kita contoh kalau setiap bulan duit tak cukup, kan? Biasa cukup. Katalah aku ada jutawan dalam surau ni. Tak ada. Tapi jutawan pun pening juga tuan-tuan. Kan? Siapa sekarang ni orang paling jutawan sekali? Samsul Yusof lah. Mak Kilau dah 70 juta. 70 millions. Dia punya kutipan. Kan? Modal dia tak sampai 10 million pun lebih kurang. Tak tahulah kok sampai. Tapi itu millionaire. Saya dah duduk sembang dengan dia tuan-tuan. Sebaik dia tak ambil saya jadi artis, dia pelakon. Saya cuba juga kan. Kene-kene dia tak dapat, tak minat kot. Dia kata ustaz tak boleh jadi. Ada satu jawatan dia kata, ustaz untuk alau hantu boleh lah dia kata. Tapi tunggu saya buat apa tu? Apa? Munafik kan? Munafik 1 dah, munafik 2 dah. Munafik 3 ikut saya jadi ustaz alau hantu dia. Dia ada satu jawatan je, ustaz alau hantu. Saya tak nak alau hantu ni. Kan? Itu dia datang ceramah. Dia datang buat diskusi di Masjid Surau Al-Mahdi. Lama dah, 5, 6, 7 tahun lepas dah. Masa tu dia bawa buat munafik 1. Filem munafik tu dapat anugerah filem patuh syariah. Ada juga filem patuh syariah ya. Memang patuh syariah dah. Hantu pun pakai tudung. Patuh syariah dah tu biasa hantu berkembang itu kan. Rambut tak tutup aurat. Tapi tak tahulah kau hantu pun mukallaf. Hantu kalau tak tutup aurat berdosa kan. Hantu pun nak pakai tudung pasal filem kan. Nak kena patuh syariah. Kalau buat hantu mana ada patuh syariah? Hantu setan kan. Setan mana ada patuh syariah? Tapi filem macam pasal nak patuh syariah, hantu pun kena pakai tudung lah. Dia pun cakap kekayaan ni tak bawa kesenangan. Dia jiwa kosong. Dia pun tak tenang. Tapi bila dia mendekatkan diri kepada agama, ya, belajar halal dan haram, itu dia cuba, walaupun dia bidang lakonan dan filem, dia cuba sebaik mungkin untuk nak meluarkan filem-filem yang patuh syariah lah kita kata. Okey lah kan. Kita nak suruh jadi ustaz ceramah susah juga
Jadi kurang-kurang dia berpetah di bidangnya tapi membawa ilmu-ilmu yang baik seumpama itu. Partially kita sokong lah, okey je. Dia kaya tuan, milioner tu. Tapi itu semua tak menjamin. Dia sendiri cakap lah. Dia buat talk. Cerita dia, saya malam tu kuliah saya tak tahu malam tu ada talk kat situ. Saya dah sebulan tak pergi surau. Mana tahu. Kita bukan tengok poster ke apa. Saya bukan duduk situ. Saya duduk 90. Malam tu saya datang nak bagi kuliah. Pakai jubah ni lah kot rasanya. Adalah gambar tu. Sampai-sampai kereta penuh lah pakai. Ada event apa kat surau ni. Biasalah kalau kereta penuh tu biasa event yang besar-besar lah. Kalau setakat saya kuliah tak ada kereta penuh macam tu. Macam ni je lah. Itu pun tadi saya sampai, saya tengok-tengok ada kereta parking tempat ceramah. Saya terus buka handphone, tengok kalender. Ni betul ke Sabtu ketiga ni? Takut salah kan? Dulu benar sekali saya datang surau ni. Saya di masjid. Saya kalau Sabtu kedua, saya di masjid Kuang, Batu 20 Kuang. Nganga lepas semayang kat belakang tu, tak masuk depan dah tak orang lain. Terus tak kereta pergi. Dekat Isyak baru start kuliah. Dia suruh pergi juga, dia tak nak pergi je. Macam mana boleh pergi kat Samsul Yusof tadi? Patah balik tadi. Tak ada kena-mengena tu dengan kuliah ni. Nak cakap pasal apa tadi? Sebelum Samsul Yusof cerita pasal apa? Jutawan? Tak ada, sebelum tu lagi. Dah siapa tadi? Ada poin tu tertinggal tu. Lari ikut filem dah lupa. Apa? Apa? Ustaz Zaidi? Siapa Ustaz Zaidi? Apa tadi cakap pasal apa sebelum filem tadi? Dunia. Ya. Yalah, lebih kurang gitulah ya. Jadi nak cerita macam itulah ya. Dunia akhirat ni dia kena balance. Walau bagaimanapun Allah Subhanahu Wa Taala ada juga mencela dunia, tapi bukan kerana dunia itu sendiri, kerana kelalaian. Sehingga kita tidak mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia jadi tercela. Tapi dunia itself, dia di sisi syarak dia tidak tercela sama sekali. Dan Imam Al-Ghazali rahimahullah selaku sufi yang agung juga sebut dalam buku Ihya perkara yang sama. Dunia mana boleh kita tinggalkan. Cuma akhirat lah tempat yang abadi kita nak pergi. Jadi dunia tu kita jadikan untuk akhirat lah. Itu saja ya. Baik, ada poin tinggal tu tak apalah. Saya nak cerita benda lain. Orang mula-mula tadi dah sebut pasal Samsul Yusof tu, lupa tu kan. Dan diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengajak kepada satu kebenaran, maka dia mendapat pahala seperti pahala orang yang mengikuti, mengamalkannya tanpa berkurang daripada pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapat dosa seperti dosa orang yang mengikuti atau mengamalkannya tanpa berkurang dari dosa mereka sedikit pun. Sebab itu kata Al-Imam Izzuddin Ibnu Abdis Salam, beruntung bagi orang yang memperbanyakkan amalan-amalan muta'addiyah seumpama ini. Orang yang mengajar orang, orang yang mengajak orang, bukan ajak. Kadang-kadang orang ni tuan-tuan, dia nak kena ajak. Orang tu malah ataupun tak pernah pergi surau, kita ajaklah dia kan. Ajak. Berat mulut tuan nak ajak orang ni. Tuan-tuan ingat semua kawan-kawan saya jenis kaki surau ke? Tak ada kan. Tapi kita cubalah sebaik mungkin untuk nak mengajak mereka sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan mana tahu pokok esok kita pahala yang tu yang banyak. Bukan pahala kita buat. Kalau kita buat sikit tuan, banyak manalah sembahyang kita, banyak manalah puasa kita, of course lah baca Quran ataupun ibadah-ibadah yang lain. Baik. Kemudian
kita digalakkan berbuat baik kepada orang lain dan menunjukkan contoh sehingga diikuti oleh orang lain juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 104. Dan hendaklah ada di antara kamu suatu puak yang menyeru kepada kebaikan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ya. Mesti ada satu puak kerja dia mengajak kepada kebaikan. Ya. Mesti ada satu tim. Ya'muruna bil ma'ruf, dia suruh buat benda baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan dia melarang benda yang tidak baik. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka orang yang berjaya. Diriwayatkan daripada Huzaifah, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isyarat ke? Nak isyarat. 45 dah isyarat, 45 dah pun. Diriwayatkan daripada Huzaifah, dia berkata bahawa Rasulullah bersabda, para malaikat menerima roh seorang lelaki daripada umat sebelum kamu. Mereka bertanya, apakah kamu pernah melakukan satu kebaikan? Ni bagus hadis ni. Dia tak bawa matan, tapi tak apa, saya cuba dapatkan matan itu. Jadi dia menjawab, tidak. Mereka bertanya lagi, cuba kamu ingat. Lelaki itu menjawab, oh, dulu saya pernah tolong orang yang berhutang. Aku menyuruh pembantu-pembantuku untuk menangguhkan hutang kepada orang yang miskin atau tidak mampu, dan memaafkan orang-orang yang kaya. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah berkata, Allah berkata kepada malaikatnya, lepaskanlah atau maafkanlah orang itu. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ini hadis yang masyhur, yang diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim pada Huzaifah. Galakan supaya kita sentiasa membantu orang yang susah. Walaupun dalam konteks hadis ini memberi hutang. Ada orang, tuan-tuan, kalau kita belajarlah hadis-hadis Nabi, ya, ada orang dia amalan tak ada, ya, banyaklah. Antaranya hadis ni lah, hadis Huzaifah dan Sahih Bukhari Muslim. Satu hari bila di siasat atau dilihat amalannya, tidak ada amalan yang dia lakukan, tak ada, hak baik tak ada. Mana teruk jugalah orang, ya. Talaqat al-malaika ruha man qablakum, ruha rajulin min qablikum. Nabi kata malaikat berjumpa dengan ruh salah seorang lelaki di kalangan sebelum kamu. Faqalu hal kunta ta'mal min al-khairi syai'an. Mereka berkata, dulu mu ada buat benda baik tak? Mana ya tak ada benda baik lah. Dia kata, la, tak ada. Maka malaikat berkata kepadanya, tazakkar, cuba kamu ingat. Oh, dia pun ingat. Oh, kuntu udayinunas. Oh, dia baru ingat. Dulu-dulu aku ada bagi hutang kepada manusia. Ya. Fa'amur fityati, aku suruh pembantu-pembantuku. Suruh apa? Orang yang senang boleh bayar hutang, dia bagi tangguh. Dia boleh bayar, tapi dia bagi tangguh juga. Ya. Macam mana teks? Dia tak faham teks. Ujung-ujung dia kata apa? Kuntu amru fityati an saya tak ingat hadis. Kuntu amru fityati an, tak nak kata al-musib al-mu'sir. Kuntu amru fityati an, tak ingat apa. Kuntu amru fityati an tajawazu anil mu'sir, tu betul sebelum tu. Kuntu amru fityati an, Allah tak ingat juga. Nak cerita dia suka bagi hutang kat orang, dan dia suka memberi tangguh kepada orang-orang yang berhutang. Dan kalau orang tu susah, dia kata tajawazu anil mu'sir. Hak mana tak boleh bayar hutang, lepaskan. Kira orang hebat ni, tuan. Baik hati dia, dia merahmati orang lain.
Kalau orang tu tak mampu bayar hutang, tak apa, aku halalkan. Macam tu lah. Susah tu. Bila begitu Allah Ta'ala memerintahkan malaikatnya, tajawwazu anhu, kamu lepaskan dia. Maksudnya dengan sebab dia membantu orang lain, menangguhkan hutang kepada orang yang mampu bayar dan melepaskan kepada orang yang tidak mampu, Allah Ta'ala melepaskannya pada hari kiamat. Lepaskan. Pasal benda ni orang susah nak buat. Nabi berkata lagi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talib. Dari satu sudut yang lain, kita jangan memandang rendah kepada kebaikan. Nabi kata jangan kamu memandang rendah kepada kebaikan walaupun sekadar kamu berjumpa dengan sahabatmu dengan wajah yang ceria, senyum. Al-basmatu fi wajhi akhika sadaqah. Kamu senyum terhadap wajah saudaramu adalah satu sedekah. Hadis Tirmizi daripada Abu Hurairah ataupun Anas bin Malik. Mana senyumlah. Ada orang tuan-tuan muka dia memang muka manis, tak senyum pun macam senyum je, untung dia. Kita jadi muka masam ni, senyum pun nampak macam masam juga. Tapi tak apalah, senyumlah kan. Susah juga tuan kita pun sama ya, ada time senyum-senyum, ada time tak senyum. Cuba kita belajar senyum aja. Saya pun kadang terlupa juga. Ada muka masam juga saya pun. Lepas ni saya pun cuba nak senyum aja. Jumpa hadis ni ingat kejap, lepas tu lupa balik. Baca buku ni ingat balik kan. Boleh tu, dah isyak lah. Tak azan Saya azan. Okey lah. Ada soalan nak tanya tak? Pernah juga asyik baca buku je, hurai je. Sekali-sekala jawab lah soalan. Ada soalan? Tanya. Ya. Tak apa, kerja memang sebab gaji. Kalau tak ada gaji, buat apa nak kerja? Macam mana? Memanglah. Betul lah tu, ni kerana nak gaji. Betul, saya pun kerja kerana nak gaji. Tak ada gaji macam mana? Okey, baik. Dia sebenarnya dunia ni, especially bab pekerjaan lah ya. Kita kerja memang kerana nak habuan dunia. Kita kerja kerana memang nak gaji, memang nak bayaran tertentu. Hatta dalam fiqh al-muamalah al-madiyah, kita belajar fiqh muamalah tuan-tuan, ada tak kurang daripada 11 bab atau kitab yang besar ya. Bermula pada kitabul buyu', bab jual beli, sampailah kepada kitabul itik, itulah bab pembebasan hamba. Kau semuanya membincangkan tentang ahwal kewangan dan financial, termasuk hal yang bersabit dengan pekerjaan dan mendapat upah di atas satu perbuatan yang kita lakukan. Memang kita buat benda nak upah. Sebab tu dia ada kitabul ijarah, bab upah, kerja nak upah. Dalam Quran pun Allah Ta'ala sebut Nabi Musa alaihi salam di upah kan. Jadi tak ada masalah kerja upah. Cuma walau bagaimanapun ulama kita suruh kita niat jugalah, aku kerja ni kerana Allah. Nak tubi umah tu, bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an azila au uzila au tila au azlam au uzlam au ashhad au yushhad alayya, baca zikir kula rumah. Kemudian kita, ya Allah, niat kerana Allah lah. Aku kerja ni kerana-Mu ya Allah, nak bagi anak aku, anak bini aku makan. Kita niat jugalah lagu tu. Tapi sebenarnya kalau tak niat lagu tu pun, as long as kita bagi anak bini kita nafkah dan memang kita memenuhi tuntutan dunia dalam hal seumpama itu, dan kita tak terlibat dengan perkara yang haram, dapat pahala automatically. Tapi kalau niat tu lagi bagus, kita sentiasa memperbetulkan niat kita supaya kita ingat. Kadang-kadang kita kerja, kita lupa kan.
Kadang semayang pun lewat, atas tertinggal. Kita sentiasa ingat, kita buat kerja ni kerana Allah. Kerana Allah tu letak kena ada lah. Kan? Tapi tak ada syarat lah aku kerja kerana Allah Ta'ala 8 jam. Tak perlu. Jadi kita ingat kita kerja ni memang kita nak memenuhi untuk tuntutan dunia, tapi lillahi ta'ala juga. Tak ada apa pun. Upah okey. Kerja memang nak upah. Melainkan kalau kita buat kerja-kerja kebajikan tertentu. Sebab tu dalam muamalah dia ada juga bab charity. Sedekah tu, hibah, hadiah, wasiat, faraid, itu semua charity. Hak charity tu lain lah kan. Tapi hak melibatkan harta dan kewangan dunia, memang kita nak lah ni upah. Kan? Kalau dulu upah-upah ni hanya melibatkan kerja-kerja dunia saja. Hari ni upah-upah semua bab kerja agama pun dah upah. Imam ada allowance. Kan? Tok Bila ada allowance, pengurusi ada allowance, tanya pengurusi belakang. Ustaz ada sagu hati, ya. Mufti pun ada gaji. Kan? That's okay. Kerana kemaslahatan dan keperluan masa kini. Cuma itu bukan kita punya tu lah. Apa-apa pun dunia akhirat lah tujuan kita. Tapi kehidupan dia sentiasa berkembang. Kan? Kalau ikut zaman Nabi tuan-tuan, buat kerja agama tak boleh ambil duit. Kan? Especially perkara yang dinaskan, antaranya azan. Nabi pesan kepada Uthman bin Mas'ud, ayattakhid mu'adzina la ya'khudh ala adanihi ajra. Mulatih seorang muazzin dan tak boleh bagi ajra, upah. Zaman dulu memang haram bagi upah kepada orang azan ni. Tapi hari ni muazzin ada allowance. Ada masjid, surau. Bukan kata kat Malaysia, dunia pun banyak hal dia perubahan itu. Dan ada kemaslahatan di situ. Kau tak bagi upah, ingat ada orang nak azan ke? Kan? Ada surau yang kadang-kadang tak ada azan kan? Pasal tak ada muazzin. Muazzin ada, tapi dia kerja sukarela. Dia tak ada komitmen. Kan? Jadi perlu ada satu pentadbiran yang lebih sistematik. Ada jawatannya, ada allowance. Bagi dia esok. Tak ada masalah.